RSN Raya minta kerajaan hati-hati rangka RUU tahanan rumah sebagai hukuman alternatif. Rafizi Ramli dakwa pembangkang rasa diri sudah penuhi tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Syed Saddiq minta kerajaan henti guna taktik yang mengejutkan rakyat. Fuziah Saleh gesa Hassan Karim kemuka kebimbangan guna saluran dalaman. QPEX minta KKM segera teliti isu pembekalan kain pakaian seragam petugas kesihatan. Dan Exco AMK dakwa ucapan pembangkang di Dewan Rakyat tidak punyai hala tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Kerajaan digesa untuk berhati-hati dalam rangka rang undang-undang baharu yang membenarkan tahanan rumah sebagai hukuman alternatif. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya dalam ucapan di Dewan Rakyat mendakwa spekulasi orang ramai semakin meningkat bahawa rang undang-undang itu dirangka untuk tahanan tertentu. Katanya, beliau tidak mahu menyatakan nama tetapi nama Najib Razak diulangi beberapa kali. Cadangan undang-undang baru untuk memudahkan tahanan rumah tersebut dalam teks rasmi ucapan bajet 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun bahagian tersebut tidak dibacakan ketika membentangkan bajet pada Jumaat lepas. Pesalah dicadangkan akan dikurung di lokasi yang sesuai seperti kediaman, rumah penjagaan atau asrama pekerja di bawah syarat-syarat tertentu yang diawasi oleh Jabatan Penjara. Sementara itu, Raya menekankan keperluan garis panduan yang jelas mengenai siapa yang layak untuk tahanan rumah di bawah rang undang-undang baharu itu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa ahli Parlimen pembangkang merasakan diri mereka sudah memenuhi tanggungjawab sebagai wakil rakyat dengan menjadi bayang-bayang di Parlimen sahaja. Ahli Parlimen Pandan itu berkata dalam satu hantaran video, sewaktu Parti Keadilan Rakyat PKR menjadi pembangkang, parti berkenaan melakukan belanjawan bayangan. Menurutnya, ia bertujuan untuk rakyat membuat perbandingan terhadap ekonomi negara jika PKR menjadi kerajaan. Beliau berkata demikian susulan beberapa ahli Parlimen pembangkang membahaskan isu yang tiada kaitan dengan belanjawan negara. Antaranya tentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji dan ucapan yang memalukan dari Rasul Wahid PN Hulu Terengganu. Menerusi belanjawan 2025, Rafizi berkata kerajaan membincangkan perihal ekonomi, kenaikan gaji dan melindungi 85% rakyat daripada risiko kenaikan kos sara hidup tetapi tidak bagi pembangkang. Seorang ahli Parlimen pembangkang memberi peringatan kepada kerajaan untuk tidak mengejutkan rakyat dengan pengumuman dasar yang belum difikirkan sepenuhnya. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjawab bidasan daripada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkaitan rang undang-undang perbekalan 2025. Perbahasannya itu merujuk kepada ucapan belanjawan yang diumumkan Perdana Menteri iaitu untuk melaksanakan subsidi RON 95 yang disasarkan mulai pertengahan tahun depan namun menegaskan 85% rakyat akan terus menikmati subsidi itu. Selepas Rafizi dilaporkan berkata definisi kumpulan T15 yang akan dikecualikan daripada subsidi masih ditakrifkan, Syed Saddiq mempersoalkan mengapa pengumuman itu dibuat sebelum butirannya disediakan. Rafizi bagaimanapun menegaskan bahawa cadangan belanjawan itu adalah kenyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun akan datang. Jadi angka yang dibentangkan hanyalah unjuran dan anggaran. Di Dewan Rakyat, Syed Saddiq sekali lagi berkata, pengumuman tanpa garis panduan yang jelas telah mencetuskan kebimbangan orang ramai. Peraduan bersama Nextstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu.
Dan jawab dua soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstep News edisi petang pada Jumaat ini 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah CEO GISP ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh menggesa wakil rakyat partinya iaitu Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim untuk mengemukakan kebimbangan melalui saluran dalaman dan bukannya membuat kenyataan umum. Dalam temu bual eksklusif dengan FMT, Fuziah berkata Hassan mungkin tidak memanfaatkan mekanisme dalam parti sebelum menyiarkan pandangan secara terbuka. Awal tahun ini, Hassan berkata beliau sedia menghadapi tindakan tata tertib sekiranya PKR membantah kelantangannya dalam pelbagai isu. Bagaimanapun, Fuziah berkata tiada tindakan tata tertib dirancang terhadap Hassan sambil menambah beliau memberi tumpuan pada dialog dan memastikan saluran dalaman dimanfaatkan dengan baik sebelum isu disuarakan secara terbuka. Hassan dilihat sebagai pengkritik pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang lantang. Dan terbaru, beliau menyuarakan rasa hairan apabila ucapan Belanjawan 2025 menyentuh soalan penahanan di rumah. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agar segera meneliti isu pembekalan kain untuk pakaian seragam petugas kesihatan yang dikatakan berkualiti rendah. Presiden QPEX Adnan Mat berkata pihaknya sudah lama membangkitkan perkara itu dan beranggapan ia seharusnya tidak lagi timbul dan telah diselesaikan oleh KKM. Pihaknya kecewa kerana perkara itu masih berlaku di saat Perdana Menteri amat mementingkan kebajikan penjawat awam. Adnan turut meminta kerajaan untuk menyegerakan tuntutan untuk menaikkan skim perkhidmatan kira-kira 300,000 pembantu takbir yang didakwa tercicir daripada sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Beliau berkata QPEX telah menghantar memorandum kepada Perdana Menteri mengenai perkara itu dan berharap mendapat maklum balas terbaik daripada kerajaan sebagaimana yang dibincangkan bersama pihak Jabatan Perkhidmatan Awam sebelum ini. Adnan berkata grade skim pembantu takbir juga wajar dinaikkan kerana ada antara mereka yang memiliki kelulusan lebih tinggi seperti diploma dan ijazah berbanding kelayakan kemasukan iaitu sijil pelajaran Malaysia. Exco Angkatan Muda Keadilan Malaysia Arsyad Hasni meluahkan kekecewaan apabila rakyat mengikuti ucapan Ketua Pembangkang Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang berlegar-legar di sekitar isu remeh-temeh dan tidak banyak menzahirkan cadangan balas. Menurutnya, ucapan Hamzah itu tidak mempunyai hala tuju sama ada dalam mengkritik mahupun memberikan cadangan. Sebaliknya, isu sensasi gaji Perdana Menteri pula yang diperbesar-besarkan oleh beberapa anggota pembangkang yang mencelah perbahasan. Arsyad berkata sepatutnya pihak pembangkang memainkan peranan semak dan imbang yang lebih efektif dengan menawarkan satu belanjawan ataupun cadangan alternatif yang akan dapat mendidik rakyat berbanding sekadar mencipta kandungan video-video TikTok yang bermain dengan sentimen yang tidak membawa manfaat serta memutar belit fakta. Bagaimanapun, beliau berkata pembangkang dalam sindiran mereka terhadap belanjawan terpaksa mengakui terdapat banyak kebaikan yang dibentangkan dan Ketua Pembangkang sendiri menzahirkan sokongan terhadap inisiatif-inisiatif yang ditawarkan dalam belanjawan kali ini. Dalam pada itu, kata Arsyad, belanjawan 2025 mungkin tidak popular kerana kerajaan terpaksa menghadapi cabaran fiskal dan langkah penjimatan melalui penyasaran subsidi yang terpaksa dilakukan. Namun, kata beliau, rakyat perlu maklum hal tersebut amat perlu untuk memastikan keuangan negara berdaya tahan pada jangka masa panjang.
Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.